barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, nescaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, dan diliputi mereka itu oleh rahmat, dan dilingkupi mereka itu oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, yakni keturunan. Riwayat Muslim. أرسلنا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Bersama Destinasi IKIM, Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda. Kekal bersama IKIM dan kita nak teruskan lagi, Mona. Di setiap hari Khamis kita ada rancangan yang dah pun kita susukan khas kuliah kita, iaitu rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami, akan bersama dengan perkongsian oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, insya-Allah bersama doktor kita akan membincangkan tentang tajuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari kitab yang doktor bawakan, Al-Aqidah As-Sughra karangan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, insya-Allah. Dan para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ. Dan untuk pertanyaan, soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, dan sifat wajib bagi Allah ni, insya-Allah kita akan masuk ke sifat 20 lah kan? Ya, insya-Allah. Kita boleh faham dan belajar betul-betul bagaimana pecahan-pecahannya. Moga itu akan terus meningkatkan lagi, kekalkan keimanan kita, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Dan para pendengar, terus setia bersama kami insya-Allah selepas ini bersama rancangan Imanuna. Ya, kekal bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri, menetapi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi, kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Bila Quran dan Sunnah didaulatkan, ketika itu jiwa dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan demi untuk agama kebenaran. Bila Quran dan Sunnah didaulatkan, ketika itu jiwa dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan demi untuk agama kebenaran. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, yang berseri, menetapi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi, kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Bila Quran dan Sunnah didaulatkan, ketika itu jiwa dikorbankan, harta kemewahan dilabur
في إذاعة ومذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya dia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang kekal bersama IKIM, dan kita nak sambung lagi Mona untuk bawakan siaran kuliah kita petang ini menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami, bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian Skype kita. Iya, bersama Dr. Aiman Al-Akiti. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma bil khair? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. La yaqasna illa ru'yaka Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah zaman bersihat wal afiat. Amin. Dan para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini, boleh tonton di situ. Dan untuk soalan, pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Iya, dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita Mona. Masih lagi kita membuka rujukan kitab kita Al-Aqidah Al-Sukhra. Okey, kita sama-sama boleh tonton dan juga teruskan belajar menerusi tajuk kita petang ini, iaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah. Okey, kita akan bincang dengan lanjut. Jadi anda semua boleh sama-sama terus ke Facebook kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk mukadimah ni, silakan doktor. Tafadhal doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datuk Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di luar sana, kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang istiqamah sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada setiap petang hari Khamis. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita masih dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian ini, dan pada hari ini kita akan meneruskan bacaan kita kitab Aqidah As-Sughra yang mana berada pada penjelasan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada sesi minggu lepas kita telah membahas tentang iaitu imanul muqallid, imannya orang bertaklid. Di mana imannya orang bertaklid ini kita dah bahas bahawa dia adalah selemah-lemahnya iman, dan yang bagus adalah seorang itu iman dia berdasarkan pada ma'rifah, iaitu dia tahu, dia ada hujah kenapa dia beriman dengan perkara tersebut, seperti dia iman dengan kewujudan Allah dan dia tahu dalil iman kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang sifat-sifat wajib, sifat-sifat wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka pada hari ini kita akan menjelaskan tentang sifat wajib Allah dahulu. Bila kita berbicara tentang sifat wajib Allah, berarti kita nak tahu apa sahaja sifat wajib Allah. Kita belum membahas dalil lagi ni. Kita baru nak kenal tentang sifat tersebut.
Dalil dia kita akan bahas pada sesi yang akan datang. Jadi lepas dia jelaskan semua sifat wajib bagi Allah, baru dia akan masuk tentang dalil-dalil tadi. Maka mu'alif atau pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah telah berkata, qala mu'alifur rahimahullah, fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Maksud dia, dan termasuk dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat. Ini kurang macam itulah. So bila dia kata famimma yajibu dalam bahasa Arab ni, famimma yajibu, mimma ni apa maksud dia? Famimma ni adalah maka termasuk daripada apa yang wajib. Kalau terjemah literal dia macam itulah. Termasuk dari apa yang wajib. Bila kita kata termasuk apa yang wajib, min kat sini, mim nun mati bertemu dengan mim alif ma. Kalau kita belajar ilmu tajwid kan, dia dibaca dengan idgham bil ghunnah. Walaupun ni bukan sesi tajwid, tapi dia ada keterkaitan dia bahasa Arab ni. Dan maka termasuk dari, jadi sebab tu dia tulis mimma, mim dengan terus mim dua kan, tak tulis nun kan, sebab nun tu dah idgham bil ghunnah kan. Jadi mimma, maka termasuk. Jadi bila kita kata termasuk, min itu memiliki erti min tab'idiyah. Tab'idiyah itu apa? Iaitu menunjukkan bahagian daripada dia. Jadi famimma yajibu, maka termasuk daripada sifat yang wajib. Termasuk daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifatan, adalah 20 sifat. Maka ini sebenarnya menjawab bagi golongan yang menolak. Kenapa duk ngaji sifat 20 ni? Sifat 20, Rasul tak pernah pun kata Allah ada 20 sifat. Kan mana ada hadis? Rasulullah SAW bersabda Allah ada 20 sifat, tak ada. So kenapa berani-berani kata sifat Allah ini 20? Jawapan dia, ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, seperti yang datang sebelum dia Imam Al-Ghazali, Imamul Haramain Al-Juwaini dan lain-lain, mereka kata kita bukan nak kata sifat Allah itu 20, tak. Diorang pun tak ada mentakyin, menetapkan 20. Sebelum Imam Sanusi, diorang tak mensabitkan hanya 20 sahaja, ala sabilil hasri, iaitu atas jalan membataskan hanya 20, tak boleh lebih. Diorang tak kata macam tu. Hanya sahaja menurut Imam Sanusi, setelah dia kaji daripada Al-Quran dan Sunnah dan hukum akal dan segalanya, yang dinamakan sifat, dengan maksud sifat iaitu sifat yang bersifat qadim, iaitu yang wujud dia tanpa ada permulaan, yang wajib, yang akal ini tak boleh terima, tidak ada bagi Allah sifat ini. Berarti mesti ada sifat ini, dan dia ini bila dia qadim, maka dia adalah kekal selamanya, kan? Tidak akan berkurang sedikit pun, tidak akan terganti, bukan dari tidak ada lalu ada. Maka yang ditemukan hanya 20 sifat. 20 sifat. Atau terjadi khilaf atau berbeza pendapat di kalangan ulama, ada yang kata 13, ada yang kata 20. Jadi perbezaan antara 20 dengan 13 ini hanya perbezaan secara lafaz sahaja. Itu pun ada ulama yang kata, mungkin ada lagi sifat seperti sifat idrak. Idrak itu iaitu menemui sesuatu. Maksudnya mengetahuilah, tapi berbeza dengan ilmun. Ada yang menambahkan dengan sifat takwin, seperti ulama Maturidiyah menambahkan sifat takwin. Takwin itu berarti menciptakan, takwin. Tapi ulama Asy'ariyah kata tak perlu takwin kerana dia dah masuk dalam sifat kudrah. Lihat perbezaan mereka. Perbezaan ini tidak mencederakan atau tidak merugikan sama sekali pembahasan akidah yang solid ini. Jadi apabila dia kata termasuk daripada sifat wajib bagi Allah adalah 20 sifat, maksud dia adalah ini adalah apa yang ditemukan secara akal. Gitu.
Jadi ada khilaf ke tak? Boleh je lebih, boleh je kurang. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Apapun itu, mereka semua di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat Allah Subhanahu wa ta'ala disifati, wajib baginya disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan segala sifat kamalatnya, dengan segala kesempurnaannya. Jadi ini yang wajib kita i'tikadkan. Apapun itu, sebagai seorang Islam, kita i'tikad segala sifat Allah itu adalah sifat kamalatnya, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas. Jelas. Ya, jelas. Bagaimana sifat itu dijelaskan dan juga dinyatakan. Itu kefahaman kita supaya kita lebih mengetahui dengan penuh kemaknaannya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan doktor dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Iya, Imanuna bermaksud iman kami. Kita masih lagi menghayati perkongsian ilmu bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Al-Fadil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Doktor dan
juga di FB Live IKIM FM kita membawa secara langsung pada waktu ini. Boleh tonton di situ, like dan share juga ilmu. Dan untuk para pendengar, untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Baik, kita sambung lagi Mona dengan tajuk kita doktor, iaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dah masuk sifat 20 ni kan doktor? Jom kita teruskan. Hayati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, isyruna sifatan, ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahya al-wujudu. Lalu mu'alif berkata, wahya al-wujudu. Adapun 20 sifat tadi, itu yang pertama adalah al-wujudu. Wujud. Wujud tu apa? Bahasa Melayu dah faham lah wujud tu apa, Ustaz. Basically memang betul. Sebab itu kita tak boleh nak tolak bahasa Melayu ini, serapan bahasa Arab dia sangat banyak sekali. Sangat banget sekali. Sebab itulah kita bersyukur. Apabila jadi orang Melayu, seharusnya kita memiliki al-aql al-lughawi al-arabi ni. Al-aql arabi tu kena ada. Logik bahasa Arab tu dah ada dah dekat belakang otak tu. Jadi kalau saya dulu belajar kat pondok belajar bahasa Arab tu, kiai saya selalu jawab, kata apa, nak belajar bahasa Arab tu senang sebenarnya. Sebab apa, vocabulary bahasa Melayu tu dah lebih kurang 50% bahasa Arab. Dia cakap macam tu. Betul. Tu saya kata, oh okey. Ternyata bila belajar nahwu sorof, cepat boleh dapat. Sebab tu jangan bagi alasan malas belajar bahasa Arab, Syafiq. Okay. Teruskan, kena belajar. InsyaAllah. InsyaAllah. Apakah makna wujud secara terminologi lah. Secara kita bagi secara terminologi dia. Wujud itu adalah suatu yang sabit. Atau yang hasil, yang ada. Yang wujud, yang sabit di dalam dunia nyata. Atau fil kharij. Fil kharij itu maksudnya dengan kenyataannya. Realiti dia. Realiti dia, perkara tersebut itu sabit. Berarti kalau perkara tersebut tak nampak secara realiti, ini dipanggil dengan zihni atau amrun i'tibari, benda yang ada hanya di dalam kita punya akal fikiran sahaja, kita punya khayalan sahaja, tapi dia tak nampak secara zahir. Sedangkan wujud di sini yang dimaksud dengan kewujudan Allah adalah subut fil kharij, benar-benar eksis dalam realiti. Jadi benar-benar wujudlah. Dan gambaran dia macam mana lebih kurang nak dikatakan oleh ulama ahli kalam ni, dia explain bihaisu yasihu ayyura al-muttasifu bihi, dengan sekiranya sah untuk dapat dilihat bagi orang yang memiliki atau bagi zat yang memiliki sifat wujud itu. Seperti Syafiq lah. Syafiq wujud. Memang realiti dia wujud. Kita tengok memang ada. Betul. IKIM tu wujud, memang wujud. Dia bukan hanya dalam zihni, tapi memang betul-betul ada. Ada institut. Ada institut, ada sebuah badan yang bernama IKIM. Contohnya. Ini misalan, ni wujud nama dia. Lawan kepada wujud itu adalah tidak wujud, ma'adum. Ma'adum ni berarti tidak wujud. Contoh dia, saya katalah, saya kata Syafiq ini dia ada kembar siam exactly sekarang ada kat sini. Tak ada lah. Tak ada kan? Yang ada Datin Mona ada lah. Dekat studio tak ada selain Syafiq dengan Datin Mona, dua je. Misalan dia, maka ini realiti dia. Yang makdum, selain itu tak ada. Ini makdum dia. Tak ada orang lain, makdum dia panggil. Itu benda yang tidak wujud. Okay. Tapi apabila kita berbicara wujud, existence, kan, kewujudan, maka kita kena faham kewujudan Allah itu bersifat zati. Maksud bersifat zati itu kenapa? Kerana kewujudan Allah ini bukan kesan. Maksud kesan tu apa? Kewujudan kita ini takfir, ada asar dia. Maksud dia ada kesan. Iaitu kesan dari ketidakwujudan lalu wujud. Berarti kita wujud kita ini kesan. Betul ke tidak? Kesan dari hubungan kedua orang tua kita melahirkan kita. Kesan. Tapi kewujudan Allah tidak merupakan kesan. Kewujudan Allah ini zati. Iaitu zat Allah SWT memang eksis, iaitu tanpa ada permulaan.
Tanpa ada dari tidak ada lalu ada. Bukan daripada kesan. Maka kewujudan Allah ni dipanggil dengan kewujudan zati. Kewujudan zati. Inilah berdasar daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Jadi Allah SWT itu wujud, exist. Sedangkan segala sesuatu tidak wujud lagi. Pada waktu tak wujud lagi, tak ada. Sebab itu alam itu tidak wujud. Pada waktu itu air tidak wujud, arasy tidak wujud, semuanya tidak wujud melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kewujudan Allah tidak daripada permulaan, dari tidak ada lalu ada, tapi dah memang wujud. Dan dengan kewujudannya dia memilih untuk mewujudkan alam ini, mewujudkan air, mewujudkan kursi, arasy, mewujudkan Lauh Mahfuz dan lain-lain. Berarti segala sesuatu selain dia, selain Allah, ini semua kesan daripada kewujudan Allah SWT, kerana Allah memilih untuk mewujudkan perkara tersebut. Dari sinilah Imam Al-Ghazali rahimahullah mengarang kitab yang penting yang bernama Tahafutul Falasifah. Tujuan dia apa? Untuk merefute, untuk menolak golongan falasifah yang mengatakan bahawa alam ini qadim, iaitu alam ini wujud juga tanpa permulaan, bersama dengan kewujudan Allah. Itu berarti kita mengatakan pendapat itu pendapat yang menurut Imam Ghazali membawa kekufuran. Kerana apa? Seolah-olah kita mengatakan bahawa ada yang qadim, ada yang wujud sedia ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang tidak Allah ciptakan. Ini tak boleh lah. Segala sesuatu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sifat yang kedua. Sifat yang kedua pula, setelah habis sifat wujud, kita masuk sifat yang kedua yang dipanggil dengan sifat al-qidam. Sebab itu muallif kata wal wahya al-wujudu wal kidamu. Apakah kidam? Kidam ini kita panggil qadim lah. Qadim ini berarti sedia ada. Sedia ada kalau kita terjemahkan. Maksud dia adalah adamul awaliyati lil wujud. Tidak ada permulaan di dalam kewujudannya. Jadi kewujudannya tanpa ada permulaan. Tanpa ada diawali dengan Adam, dengan tidak wujud. Adam dengan ain, ya, bukan Adam Nabi Adam, tapi Adam. Adamun itu tidak wujud. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu juga kewujudannya qidam, iaitu qadim, di mana kewujudannya tanpa dari ketidakadaan. Sebab itu kita panggil Allahu Qadimun, iaitu Allah itu adalah zat yang qadim, yang sedia ada, iaitu tidak ada permulaan dalam kewujudannya, iaitu tidak ada ibtidak. Tidak ada ibtidak. Maka mustahillah Allah SWT wujud dari ketiadaan. Kerana kalau wujud dari tidak ada lalu ada, itu namanya bukan khalik, itu namanya makhluk. Kerana dia dari tidak ada lalu ada. Tak boleh. Kewujudan Allah mestilah qadim, iaitu tidak diawali dengan ketidakwujudan. Dalil dia semua nanti kita akan bahas. Okay. InsyaAllah kita akan discuss, bincang dengan lebih lanjut. InsyaAllah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 0384081789. Sedekah Serantau Muslim.
Buku baru terbitan penerbit IKIM bertajuk Fatwa dan Perbezaan Pandangan, Cabaran dan Penyelesaian membahaskan secara teori dan praktis tentang fatwa dan perbezaan pandangan, iaitu dua perkara penting dalam tradisi keilmuan Islam. Karya ini mengandungi 10 bab dengan menyentuh perihal cabaran dalam isu kefatwaan semasa, mencari solusi isu fiqh dalam masyarakat melalui fatwa, memadamkan api kebencian dan perpecahan di tengah-tengah perbezaan pandangan. Antara isu-isu yang diteliti adalah berkaitan fatwa dalam ilmu usul fiqh dan cerminannya dalam pemikiran tokoh silam termasuk Al-Ghazali, cabaran pemerkasaan institusi kefatwaan di Malaysia, kedudukan fatwa dalam perundangan negara, perbahasan fatwa bersifat setempat, adab-adab perbahasan ilmiah dan perdebatan, konsep ijtihad dan taufik dalam perbezaan pandangan. Pada akhir buku ini, penelitian adalah tertumpu kepada sejauh mana Islam melihat prinsip, adab dan kaedah perbezaan pandangan yang akhirnya membawa kepada kebaikan dan bukan perpecahan. Anda boleh dapatkan buku ini di ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi tugas. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Betul, Imanuna bermaksud iman kami, dan kita teruskan lagi berbincang dengan tajuk kita petang ini iaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan sambil-sambil itu Doktor, sebelum kita nak sambung perkongsian kita, ada juga yang bertanya Doktor di awal ni. Ada dua soalan Doktor. Yang pertama yang tanya kat sini, Doktor, macam mana kita nak bagi tahu dekat orang bukan Islam tentang Tuhan kita, yakni Allah, sebab dia orang tak tahu pun sifat 20. Macam mana nak maklumkan? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, ada yang bertanya, Doktor, apa perbezaan sifat uluhiyah Allah dan sifat rububiyah Allah? Nanti Doktor akan terangkan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama Doktor, silakan untuk sambungannya. Ya, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selanjutnya kita sambung kepada sifat yang ketiga, Syafiq. Baik. Wal baqa'u, dan sifat baqa'. Baqa' ni apa? Baqa' ini adalah kekal. Berarti maksud kekal ini adalah tidak ada pengakhiran dalam kewujudannya. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pengakhiran. Tidak ada pengakhiran itu maksud dia apa? Jadi Allah SWT ni tak macam makhluk. Makhluk ni contoh dia lah. Kita. Kita ni Syafiq, hidup sekarang ni hidup. Tak lama lagi kita dah padam. Betul ke tak? Betul. Oh bukan Ustaz, lama lagi. Ya, lama lagi tu pun berapa lama sangat pun. Bayangkanlah kalau Allah bagi kita rezeki hidup beratus tahun contoh dia. Tapi padam ke tak padam? Tak padam, betul? Kalau dah sampai waktunya, ajal kita sampai, maka kita tidak boleh mencepatkan maupun melambatkan. Atas dasar ini, sebab itu umat Islam, alhamdulillah, umat Islam rata-rata dalam hal kematian, kita menerima takdir. Kerana kita tahu kita ni hidup dan kita akan mati suatu saat. Hanya sahaja kita dah siap ke tak untuk menghadapi kematian. Maksud dia hutang tu banyak lagi ke sikit. Hutang dunia satu hal, kena bayar, bukan tak bayar. Betul. Hutang akhirat pun kena bayar, jangan tak bayar. Kira-kira amal kita ni dah banyak ke tak? Itu. Sebab itu mesej ini kena dihantar, kena disampaikan kepada anak-anak kita seawal sebelum dia balik. Supaya apa? Jangan dia tinggalkan perkara yang wajib sehingga dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga berhutang dengan sesama Bani Adam, sama manusia. Jangan sampai. Sebab apa? Kalau berhutang susah. Betul, tak terjamin. Kita bukan nak kata kalau dah bayar hutang semuanya terjamin jelas masuk syurga. Tak juga.
Tapi at least kita telah menunaikan segala yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini adalah sifat baqa'. Baqa' itu kekal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tidak ada satu pun yang akan, zat Allah SWT tidak akan sirna sama sekali. Dan sifatnya, sifat-sifatnya tidak ada satu pun yang akan sirna. Maksud sifat-sifat Allah ini tidak akan sirna. Bukan hari ini sama, jadi suatu saat akan hilang sama. Tak. Dia akan kekal. Ini yang dimaksud dengan wal awwal wal akhir. Dialah yang awal tanpa ada permulaan. Dialah akhir tanpa ada penghabisan. Okey, insyaAllah kita buka sesi Q&A. Baik. Okey, kita bawakan kembali untuk soalan yang kita dapat tadi, Doktor. Ada sahabat kita di Negeri Sembilan ni bertanya, Doktor, macam mana kita nak bagi tahu kat non-Muslim, orang bukan Islam, tentang Tuhan kita, sebab mereka tak tahu pun sifat 20 ni, Doktor. Macam mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu bagi tahu kepada saudara kita kat Negeri Sembilan sana, kat Negeri Sembilan sana, bahawa mempelajari atau mengetahui, menyampaikan sifat 20 kepada orang yang bukan Islam itu bukan cara dakwah yang bijak. Tapi bila dia dah masuk Islam and then dia belajar akidah, baru kita dedahkan dengan sifat 20. Dan kita di Perkim misalnya memang ada pengajian seperti itu. Jadi bila mu'alaf-mu'alaf yang baru ini, baru kita dedahkan dengan sifat 20-nya, dengan rukun iman, rukun Islam yang basic-basic lah, sampai yang advance. Itu contoh dia. Tapi bagi orang yang bukan Islam, dia adalah bukan didedahkan dengan pengajian seperti ini, tapi dia adalah didedahkan dengan konsep iaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh dia. Jadi Allah ini bukan yang beranak, bukan yang diperanakkan. Sebab kalau diperanakkan berarti dia itu bagaimana Tuhan kok diperanakkan? Bukan dia yang beranak berarti ada sekutu. Takkanlah ada sekutu. Ini cara dia. Cara dakwah yang benar. Dan pentingnya kita memiliki keimanan tentang ketuhanan. Kerana kita takut kalau orang yang tak percaya Tuhan, ketahuilah bahaya. Bahaya dia dekat mana? Kerana mungkin saja dengan dia tidak percaya dengan Tuhan akan menyebabkan dia bunuh diri, tidak percaya takdir dan lain-lain. Okey. Baik. InsyaAllah soalan selanjutnya. Okey, soalan yang berikutnya sahabat kita yang bertanya, apakah perbezaan antara sifat uluhiyah Allah dan sifat rububiyah Allah, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan Asy'ariyah, iaitu golongan Asy'ariyah seperti Imam As-Sanusi rahimahullah, dia membahagi bahawa zikir ataupun kalimat tayyibah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, kepada dua. Yang pertama dipanggil dengan sifat istighna. Kerana apa? Dia kata ma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, iaitu istighna'ul ilahi an kulli siwahu. Allah SWT itu maha suci dari segala sesuatu yang selainnya. Berarti apa? Berarti itu dipanggil ma'nal uluhiyah, makna ketuhanan. Sifat ketuhanan ini yang bermakna uluhiyah, uluhiyah adalah beberapa sifat seperti sifat wujud, qidam, baqa', al-mukhalafatu lil hawadisi, al-qiyamu binafsi, as-sam'u wal basaru dan kalam. Ini nanti kita akan detail lah pada pertemuan kita dalam Aqidah Sughra, kerana ada dalam kitab ini. Sedangkan sifat rububiyah adalah makna sifat yang menunjukkan bahawa Allah SWT ini yang mentadbir sekalian alam. Sebab itu dipanggil dengan bahasa Imam Sanusi iftiqaru kulli ma adahu ilaihi, iaitu segala sesuatu yang selain daripada Allah berhajat kepada Allah.
Kerana apa? Alam ini tidak akan wujud melainkan dengan kewujudan Allah yang mewujudkan. Sifat yang masuk di bawah sifat ini adalah kudrah, iradah, ilmun, hayat dan wahdaniyah. Itu dia. Jadi insyaAllah kita akan syarahkan lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Ada soalan satu lagi pada waktu ini bertanya, Ustaz boleh tahu sejauh mana kewajipan belajar sifat 20 dan wajib ke menghafal atau ingat setiap nama sifat itu? Dan apa nasihat Ustaz untuk kita hadirkan rasa penting dan seronok belajar akidah ni? Ya. Bagaimana, Doktor? Silakan. Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebatas apa yang wajib, yang fardu ain. Kita tak kata wajib hafal sifat 20. Maksudnya kena hafal sifat 20 dengan 20 ni. Dalam erti siapa yang tak hafal, berarti dia telah jatuh dalam kekufuran atau dalam keadaan dosa. Kita tak kata macam tu. Intisari daripada sifat 20 ini ada di dalam akidah dia, dalam kepercayaan dia. Entah dia hafal ke, dengan cara dia baca ke, dengan cara dia dengar ke, tak kisahlah. Contoh dia, bila kita kata, Allah ni wujud ke tak wujud ke? Wujud. Contoh dia. Itu luluslah. Wujud Allah ni dari tak ada lalu ada ke? Dah memang sedia ada. Sedia ada lah. Takkanlah dia tidak ada lalu ada. Berarti dia makhluk lah nanti. Ini dah lulus lah. Contoh kita tu, Allah ni maha mendengar ke tak ya? Allah maha mendengar lah. Takkan Allah apa yang kau cakap ni Allah dengar. Contoh dia. Ini lulus lah. Kalau dia kata, tak apa, Allah tak nampak kau buat ni. Kau padam lampu, Allah tak nampak lah. Ini salah. Ini akidah dia salah. Contoh dia. Ini yang dia kena belajar ni. Dia kena belajar sifat basar. Jadi, ini yang dimaksud dengan memahami sifat 20. Dan macam mana biar menarik minat supaya tak boring. Ini saya kata. So, saya terus teranglah. Sifat 20, kalau saya belajar secara akademik. Maksud secara akademik dengan detail. Saya kena hafal. Jadi, kitab sifat 20 ni, kitab Akidah Sughra ni, kami hafal. Literally. Awal sampai akhir. Syarat di Maghribi dulu ngaji dengan Dr. Khalid Zari, yang tak hafal tak boleh ngaji. Lebih kurang macam tu. Sebab kami belajar dengan cara akademik. Setelah hafal kami ada mengaji, baca kitab Arab lah, kitab Arab syarah-syarah dia dan soal jawab. Tapi kalau bagi orang awam, mungkin bukan dengan cara seperti itu. Dengan cara yang lebih mudah, diterangkan maksud dia, dengan disampaikan dengan contoh dia. Tapi bagi kanak-kanak kita suruhlah menyanyi lagu Raihan. Raihan. Allah wujud kidam baqa. Waktu saya kecil, itu lagu yang saya hafal. An dhahri qalbi. Waktu saya form 1 lah, kerana dengar lagu tu waktu form 1. Sebelum form 1 tu hafal Asmaul Husna je. Tapi bila form 1 tu baru dengar lagu tu dan kami hafal. Ini misalan dia. Okey, Syafiq. Masya-Allah. Kena minat. Kan? Sebab belajar pun tentang diri kita dan juga agama kita. Ini yang akan terus membantu memberikan lagi kefahaman kepada kita dan sentiasa kekal sehingga sampai hari kiamat nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Di akhirnya pada waktu ini tinggal sedikit masa lagi, Doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari pengajian hari ini adalah 3 sifat. Iaitu sifat wujud, kidam, baqa. Wujud berartinya wujud, iaitu ada. Kidam berarti sedia ada. Bukan dari tidak ada kewujudan Allah SWT itu. Lalu baqa, ia kekal dan tidak akan sirna sama sekali, sama ada zat maupun sifat-sifatnya. Mungkin sekian saja daripada saya. Aku lukau dihazza, astaghfirullah li walakum. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, untuk pencerahan untuk 3 sifat ini. Dan insyaAllah, Doktor, kita akan jumpa lagi. Jazakallah anna kulla khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga terus tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan jangan lupa kita akan terus bersama rancangan Imanuna di setiap hari Khamis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Doktor, jaga diri baik-baik, Doktor. Kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang.
Dan terima kasih kepada anda. Boleh terus tonton di Facebook Live IKIM FM. Ada persoalan pertanyaan boleh juga hantarkan di ruangan komen, juga di talian WhatsApp konti kita. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Suburban 106.2. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang 89.6 FM. Ada satu lagi nilai oleh orang-orang Jepun, Kaizen, continuous improvement. Abu Buti kata peningkatan prestasi secara berterusan. Kita ni kalau kita dah berjaya, kita sudah tidak membuat peningkatan dan kita akan repeat atau mengulangi sesuatu pencapaian itu bertahun-tahun sampailah pencapaian itu tidak lagi relevan. Ini menjadi masalah. Orang Jepun umpamanya dia tak kira, akan terus meningkatkan apa saja yang dibuat dari masa ke semasa untuk terus meningkatkan kualiti sesuatu barangan atau perkhidmatan. Jadi kita tidak ada ni. Nilai Kaizen ni saya rasa nilai Islam perlu dipupuk di kalangan umat Islam. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripadamu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah, usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Wallah. Wallah. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba.
panjatkan hidup